Tengok tauhid. Tauhid sambungan mana pada muka surat Allah? Ya. 17 di mana? Bahasan sifat kudrat. Percaman kata ada kudrat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Percaman kata ada kudrah padanya Allah Ta'ala itu ialah kita reti daripada ada beberapa banyak jaksa-jaksanya kudrah. Percaman ni kalau belah utara dipanggil cam. Macam mana nak cam? Dipanggil percamai. Orang tadi panggil percamai. Percamai ni lagu mana kita nak cam, nak tahu bukti ataupun dalil kata ada kudrat pada Allah. Kita nak tahu, nak cam kata Tuhan ada kudrat, senang saja. Kan kita tengok ada beberapa banyak jaksa. Jaksa ni orang panggil hasil daripada perbuatan kudrat. Jaksa ni peranan dia ataupun jasa dia sendiri. Kita ni dipanggil apa ni? Kita ni dipanggil jaksa bagi kudrah Tuhan. Kita ni jaksa bagi kudrah Tuhan, bekah daripada hak kudrat Tuhan buat kita ni. Jadi kita nak tahu kata tu Allah ni ada kudrat, kita tengok jasa-jasa kudrat. Pokok alam ini, manusia, binatang, semua tu dia panggil jaksa atau jasa bagi kudrah. Dia panggil, bahasa Arab ni asar. Asar ni kesan-kesan, peninggalan kudrat yang Tuhan buat, kesan-kesan kudrat. Kita ni dipanggil jaksa bagi kudrah. Jadi kita nak tahu Tuhan ni berkuasa atau tidak, kita tengok kita kan. Kita ni menjadi dalil kata Allah ni ada sifat kudrat. Kalau tidak, lagu mana dia nak cipta kita begini? Kita ni hebat. Manusia lah, ciptaan yang lain pun hebat, tapi manusia lah paling hebat kan. Yang Tuhan cipta, yang paling hebat ni manusia lah kan. Sebab itulah Allah Ta'ala lantik manusia menjadi khalifah di muka bumi. Allah lantik manusia lah yang menjaga bumi. Allah tak lantik yang lain. Sebab manusia ni cukup hebat. Hebat manusia dengan sebab akal. Akal yang ada pada mereka. Kalau kuat, binatang kuat lagi. Lembu dengan kita, kalau nak bergaduh, lembu sepak begitu ya. Tapi dengan sebab kita ada akal, kita boleh perubah lembu, kita boleh ikat lembu, kita boleh jinak lembu. Dengan sebab kita ada akal dan ilmu. Ini dia maksud percaman. Percaman ni tanda dan dalil dan bukti. Ialah banyak jaksa-jaksanya, jaksa kudrah. Jaksa kudrah dia panggil kesan, asar, kesan-kesan ciptaan Tuhan. Itu panggil jaksa. Iaitu jaksa-jaksa kudrah alam ini. Alam ni lah. Alam ni bukan alam flora, fauna. Bukan tu saja. Kita boleh sebut alam, kita ingat benar hutan, bukit bakau, gunung ganang. Alam ni semut pun alam, kapet pun alam, motor basikal alam. Alam ni kullu ma siwallah wa sifatih. Setiap yang lain daripada Allah dan sifatnya alam lah. Selain daripada Allah, alam. Handset, alam. Jadi alam ini wujud menjadi bukti kata adanya pencipta yang cukup maha hebat, kudratnya yang cukup hebat, iaitu jaksanya jaksa kudrah alam.
dengan sebab mustahil pada akal nak ada alam, mustahil pada akal nak ada alam ini dengan sendirinya. Bolehkah kita kata alam ni ada dengan sendiri? Tak boleh. Kalau alam ni ada dengan sendiri, dia tak mau mati. Dia mati, dia cipta dia sendiri balik. Kalau kita tengok pokok durian, kalau dia mati, kalau kita tak tanam, dia tak hidup dah. Sebab apa? Dia tidak boleh mencipta diri sendiri. Kalau kita tengok orang, kalau dia mati, dia tak boleh hidup balik. Sebab apa? Sebab dia bukan mencipta dirinya. Kalau dia cipta dirinya, dia boleh cipta balik dirinya. Dan kalau dia mencipta dirinya, bohong. Lagu mana dia nak mencipta dirinya sedangkan dia tak ada? Dia tak ada, kemudian dia cipta dirinya. Nak mencipta sesuatu, mestilah yang nak mencipta tu kena ada. Kita nak buat rumah, kena ada tukang. Macam mana kita nak mencipta diri kita sedangkan dulu kita tak ada? Sebab tu tak boleh, tak masuk akal. Pimai kalau kita fikir pun tak dapat, tidak mesti Allah yang menjadikan kita. Kita nak kata Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, berhala-berhala yang disembah, tidak. Sedangkan berhala itu juga dicipta oleh penganut-penganut mereka. Baik, Tuhan yang ada kudrah, mustahil pada akal nak ada alam ini dengan sendirinya, maka tentu ada yang mengadakan dia alam. Kalaulah alam ni ada dengan sendiri, semua pakat ada sama dengan Tuhan dulu. Semua pakat tak mati, tak rosak, tak binasa. Semua pakat nak ada, pakat jadi diri sendiri. Mustahil sama sekali. Kenapa kita mati? Sebab ada Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, Zul Jalali wal Ikram. Ada Tuhan yang Al-Jabbar, yang mengerasi, Al-Qahhar. Mau tak mau kena mati. Itu. Baik. Maka tentu tak boleh mengadakan dia akan alam melainkan satu zat. Iaitulah satu zat itu Tuhan yang ada kudrah padanya, pada Tuhan. Maka apabila kita kejap kata ada kudrah padanya, pada Allah, maka tentulah tidak ada lemah padanya, pada Tuhan. Kalau kita kata Tuhan ni ada kudrat, sudah pasti tidak ada lemah di dia. Sebab apa? Kudrat ni satu benda yang ada, satu sifat. Lemah juga satu sifat. Mana boleh Tuhan bersifat dengan dua? Tuhan ni apa? Kuat. Kudrah pun kudrah, lemah pun lemah. Tak boleh. Sebab dua ni berlawanan. Ad-diddan la yajtami'an. Dua yang berkumpul tidak boleh. Dua yang berlawanan tak boleh berkumpul sama sekali. Gerak dan diam pada masa yang sama, pada waktu yang sama, tak boleh. Dalam masa yang sama dia bergerak, dalam masa yang sama itu juga dia diam, tak boleh. Tapi masa lain-lain tu boleh, masa yang sama tak boleh. Tuhan dia lemah berlemah, kuasa berkuasa, tidak. Ini yang kita kena pegang. Sebab tu selalu saya sebut, kita ni kalau nak iktikad di Tuhan, kena kata apa? Tuhan ada, bukan tiada, ataupun tidak tiada. Tuhan sedia, tidak baharu. Tuhan kekal, tidak binasa. Ni Tuhan ada kudrah, tidak ada lemah padanya. Dia kena iktikad juga tidak. Tu. Macam Tuhan kata, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu di atas Tuhan yang hidup, tidak mati. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal. Lam yalid, tak beranak. Walam yulad, tak diperanak. Tidak beranak, tidak diperanak. Kalau sebut ahad tu dah faham. Tapi Tuhan kata lagi, tidak beranak, tidak diperanak, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis.
maka adalah bagi kudrah itu dua takluk, dua peranan dan tugas. Dua peranan, tapi dengan ijmal, secara am kita kata dua je. Tapi kalau secara detail satu persatu, banyak kerja kudrat Allah ke atas diri kita. Tapi kalau secara umum, kita ni telah terhutang budi dengan dua peranan kudrat Tuhan. Dan 8 takluk dengan tafsil, dengan detail. Baik, sebelum kita pergi kepada membahaskan takluk kudrah, peranan kudrah, nak kena tahu apa itu takluk. Takluk ni bukan Amerika menakluki Rusia dan sebagainya, bukan. Amerika telah menakluki Iraq, bukan makna takluk itu. Takluk ni tugas dan peranan. Maka makna ta'alluq itu ialah menuntut sifat akan satu perkara, akan sebagai menuntut yang suku, yang asing, yang lebih dan lain atas adanya sifat pada zat Allah. Ni bunyi ni payah, yang ni payah sikit. Tapi kalau saya tak sebut, takut ada yang pandai, kan? Takut ada yang dah pandai, kan? Tapi kalau saya sebut, saya takut jadi payah. Tapi kena sebut takluk ni. Dan ini kalau orang yang pandai-pandai selalu tanya, hak yang pandai selalu tanya saya ni. Kalau yang tanya saya takluk ni, banyakkannya hak yang dia dah boleh. Sebab apa? Takluk ni bukan makna takluk. Takluk ni tugas. Contohnya, peranan dia, Tuhan ada kudrat. Apa peranan kudrat? Mencipta alam. Mencipta itulah takluk. Buat, membuat. Kalau Tuhan ada sifat samak pendengar, dengan sifat pendengar tu Allah mendengar. Mendengar tu dia punya tugas dan takluk bagi pendengar. Itu. Selalu orang bila terjemah takluk ni, dia kata apa? Menuntut sifat akan perkara yang lebih dari zat. Saya terpaksa kena cerita walaupun ni payah, tapi kalau ada orang yang pandai dia faham. Menuntut sifat akan perkara yang lebih daripada dia duduk di zat. Banyakkan guru-guru dan kitab-kitab terjemah macam tu. Menuntut sifat akan perkara yang lebih daripada zat. Lebih ni makna apa? Bila kudrat tu duduk di Allah, dia dia buat makhluk. Maknanya apa? Tidak ada kaitan dengan zat. Dia buat benda yang lain daripada zat. Tapi sebenarnya kalau masalah samak dan basar ni, dia ada takluk yang makna dia memain peranan ke atas dirinya sendiri. Ni kalau kata di luar ni, makna dia memain peranan di luar. Kalau macam Tuhan buat kudrat, dia bukan buat dia buat kita. Itu dia panggil di luar daripada zat dia. Dia memain peranan di luar. Tapi ada takluk dia memain peranan di luar dan di dia sendiri. Contoh kalau kita kata apa? Sifat pendengar, sama Allah pendengar. Allah ni dia mendengar kita dan dia mendengar dia sendiri. Betul tak? Allah dia mendengar dia sendiri. Kalau kita tak ada pun dia dengar. Dia dengar zat dia. Dan Tuhan ni dia nak dengar, bukan nanti ada suara. Masjid ni dia dengar. Asalkan benda tu ada, dia dengar. Ada je dia dengar, walaupun tak bersuara. Sebab tu Allah mendengar rupa, melihat suara. Faham tu? Allah mendengar rupa, melihat suara. Kalau Allah boleh mendengar rupa, apatah lagi melihat. Kalau Allah boleh melihat suara, apatah lagi mendengar. Rupa pun dia boleh dengar, suara dia boleh lihat, apatah lagi mendengar. Dia kena pegang begitu. Allah mendengar rupa, melihat suara.
Kalau kita nak cakap lebih mudah, Allah mendengar rupa dan melihat suara, dan Allah melihat suara dan melihat rupa. Tapi kita nak bagi nampak Allah ni hebat, kita pergi kalih Allah melihat suara dan mendengar rupa. Tuk guru kalau kita jumpa dia suka cakap begitu supaya kita nak dengar. Ni pelik ni, supaya kita nak tumpu dengar. Kalau kita kata apa? Allah mendengar suara, kita pun dengar. Dia mau buruh kan? Allah mendengar rupa dan melihat suara. Dia garu kepala. Nampak gaya nak kena datang lagi. Tuk guru ni dia pandai. Kalau kita pergi ziarah, dia cakap benda pelik-pelik. Dia nak bagi kita ni tahu kata kita ni jahil. Baik, contohnya mendengar. Mendengar ni dia bertakluk dengan yang wajib. Dia memperanan terhadap yang wajib. Yang wajib ni zat Tuhan sendiri, dia sendiri. Dan dia bertakluk dengan yang dia mendengar segala yang mungkin. Yang mungkin dia dengar asal ni, kudrat ni, sama ni, dia mendengar segala yang ada. Di kulli maujin sam'in bih. Setiap yang ada Tuhan dengar. Tuhan ada tak? Ada. Jadi Tuhan mendengar zat dia. Pada masa tu adakah pendengar Tuhan menjangkau? Tidak. Adakah dia menuntut perkara yang lebih? Tidak. Dia menuntut zat dia sendiri. Tapi bila kita bercakap, sama Allah mendengar kita. Itu dia boleh menjangkau di luar daripada zat dia. Sebab tu bila kita kata kudrat ni ialah menuntut sifat akan perkara yang lebih menjangkau ni. Hak di Tuhan. Faham yang saya sebut ni? Hak di Tuhan lagu mana? Kalau kita takrif, buat definisi takluk begitu, definisi itu tak umum. Kalau orang yang pandai, dia dengar kita mengajar, takluk ni menuntut sifat akan perkara yang lebih lain daripada zat. Mana? Dia buat kita, dia dengar kita. Allah dengar dia tak? Allah pada ketika dia mendengar dia, masa tu dia pengen bertakluk juga. Mendengar tu takluk. Pendengar Tuhan mendengar Allah. Adakah itu dia panggil perkara yang lebih? Tidak. Sebab tu dia kena kata begini, hari ni kalau siapa faham, dia faham. Kalau tak faham pun tak ada masalah. Sebab apa? Soal hak ni bukan semua orang boleh faham. Bukan orang kampung, ustaz. Ini saya ambil pada Tok Guru Haji Rahman Guak Payang. Tok Haji Rahman Guak Payang ni orang cukup halusi dalam takrif takluk. Kalau kita tengok yang alim-alim tauhid sendiri pun, kalau disebut takluk, banyak mereka tak lepas cerita ni. Kalau mai tanya kadang, kalau ustaz ni nak tanya talabu sifat takluk ni, tu tahulah mereka tak pun nak faham makna takluk. Sebab tu Tok D terjemah ni tepat. Ni menuntut sifat. Menuntut sifat akan perkara yang lebih daripada zat. Kalau ikut guru saya dan juga Padai dan Tok D Skam, menuntut sifat akan perkara sebagai tuntut lebih. Dia bukan menuntut perkara yang lebih. Tuntut itu lebih. Apa itu lebih? Selain dia menuntut zatnya, selain dia mendengar zatnya, dia menuntut yang lain. Mana? Dia menuntut dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi agak payahlah. Kalau tak faham pun tak ada masalah. Sebab ni hak payah. Kalau faham, saya tabik. Di kalam Arab ni, talabus sifat amron zaidan ala zat. Talabus sifat amron zaidan ala zat. Itu definisi takluk dalam bahasa Arab. Menuntut sifat akan perkara yang lebih daripada zat. Ikut pada dia tak kata talabus sifat amron zaidan. Zaidan itu bukan sifat bagi talaban. Bukan sifat bagi talaban. Ini tata bahasa Arab. Dengar boleh lah. Kalau saya faham. Tak. Talabus sifat amron zaidan ni talaban zaidan. Dia maknanya zaidan ni dia menjadi sifat suatu yang mahzuf. Talabus sifat amron zaidan ini talabus sifat